Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma yassir wa la tu'assir. Wahai Tuhan kami, jadilah kami orang-orang yang benar-benar baik, benar-benar beriman dan bertakwa. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua. Ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami semua. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami semua. Wahai Tuhan kami, jauhlah kami daripada riak, daripada sum'ah, daripada sombong, daripada sifat-sifat madmumah. Allahumma amin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita masih lagi baca tajuk Babun fil Yaqin wat Tawakkal, iaitulah bab pada menyatakan yakin, dengan makna percaya bersungguh-sungguh, dan tawakal bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi telah membawa hadis pada tajuk ini. Antaranya ialah an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma aidha qala hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu hina ulqiya fin nar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Nabi Ibrahim alaihissalam telah membaca ayat Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah kami dengan Allah, dan Allah sebaik-baik penolong. Ketika mana? Ketika dicampakkan ke dalam api neraka, ke dalam api yang besar. Dan telah dibaca juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa mereka berkata, sesungguhnya manusia, orang-orang kafir telah berkumpul kerana hendak menyerang kamu, maka hendaklah kamu gerun kepada mereka. Berita itu makin menambahkan iman orang-orang mukmin, dan mereka berkata, cukuplah Allah untuk menolong kami, dan Dia sebaik-baik pengurus, yakni penolong segala urusan kami, terserah kepadanya. Riwayat Al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Maknanya hadis ni kuatlah, sahih maknanya. Jadi hadis ini nak ceritanya ialah bagaimana Nabi Ibrahim apabila dia dibakar. Nabi Ibrahim dibakar, makna teruk sungguhlah ujian Nabi-Nabi dulu.
Nabi-Nabi dulu diuji oleh Allah besar. Padahal Nabi-Nabi dulu, ia bukan nak jatuh kerajaan. Ia dakwah sebenarnya. Ia tak ada isu nak ambil kerajaan, tak ada. Tak ada isu. Isunya ialah nak suruh jadi Islam masa tu. Kalau kita main jatuh, main ambil ni sebenarnya demokrasi barat. Dibenarkan. Maka bila dibenar, kita bolehlah. Macam main bola, dia suruh berlawan bola. Jadi bolehlah masuk berlawan. Jangan marah lah. Jangan marah. Maknanya kalau menang, jangan marah. Adapun hak Nabi Ibrahim ni, dia bukan mari-mari nak jatuh kerajaan hak ada. Dia nak dakwah. Jadi kalau dakwah ni baiklah. Tak marah orang lah, baik. Khabar dengan molek, nasihat dengan molek. Hormat orang, baik dengan orang. Tetapi nak tukar agama ni berat. Tukar agama ni besar. Orang marah walaupun baik pun orang marah. Ada orang yang tukar parti pun dia marah. Marah dah tukar parti ni hari-hari boleh. Sejam 2 jam tukar. Sejam 2 jam tukar. Sebab apa ni bukan dosa. Ini agama. Allah. Agama. Jadi nak kikih, nak buang agama, nak suruh tinggal. Allah. Jadi Nabi Ibrahim fahamlah. Sebab tu kita dalam dakwah ni kena faham. Orang dah pegang sesuatu benda. Kita nak suruh lepah. Nak suruh tukar ambil orang lain. Memanglah kena beraluh lah. Dah kalau agama, dia pegang agama nenek moyang dah ni. Jadi beranak dah pegang agama tu, payahlah. Tapi dah Nabi Ibrahim tu Nabi Rasul. Dia tahulah kerja tu. Dia pun khabar kat orang. Jangan sembah berhala. Bahasa berhala ni syirik, masuk neraka maknanya. Jangan sembah Allah, ajak sembah Allah. Dah ayah dia pun, mak dia pun kata juga. Keluarga dia, lah dia seorang mari. Mula dengan seorang. Nabi-Nabi ni mula dengan seorang. Tapi oleh kerana Nabi tahu benda ni berat, benda ni payah, benda ni besar, perlu kepada usaha yang bersungguh. Perlu kepada ikhlas yang bersungguh. Perlu kepada takwa yang bersungguh. Perlu kepada akhlak yang mulia. Perlu kepada buat baik ke orang. Orang masang, dia senyum. Orang masang, dia pergi senyum. Orang tak mau salam, dia ulus salam. Maknanya. Tapi, walaupun tak khabar, aku nak jadi ketua. Aku nak jadi kepala. Kerajaanmu kena jatuh nambruk. Tak kata gitu. Tak kata kalau kata gitu. Kau tak tahulah. Nak dakwah pun tak boleh. Dah apa hal ni yang boleh kata? Hal ni demokrasi. Dia bagi. Jangan marahlah. Dah bagi. Perlembagaan bagi. Agung bagi. Ini cerita lain pula. Ini cerita di zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim tak ada demokrasi. Dah mau pegang-pegang situlah. Kalau mau kapir-kapir situlah. Jadi Nabi ni nak selamat tak boleh masuk neraka. Kesian dia memang tak ambuh. Dia tak ambuh tapi Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala suruh selamat dia. Dah dia nak tak, dia tak ambuh. Dah dia tak ambuh. Lak begitu, dah usahalah. Lama-lama adalah orang ikut, ada orang terima. Ada orang terima. Tapi payahlah, susahlah dakwah orang ni. Kalau WPT, banyak PT lain. Kalau Nabi-Nabi ni, semuanya Tuhan WPT, berguning-guning. Pergi bagi PT. Pergi bagi PT. Ramai lah orang ikut. Tapi tak begitu. Kalau masuk Islam dengan WPT gitu, kadang-kadang jadi nifak, jadi munafik. Dia pelawak maknanya. Jadi, Nabi Ibrahim ini, Allah Ta'ala utuh dia, suruh selamat orang. Bukan suruh buat bangunan. Suruh selamat orang, suruh baiki orang. Baiki pula barang akidah. Hak akidah ni. Bukan hak politik. Bukan hak politik. Hak akidah. Jadi kita kadang-kadang tukar bimba. Hak mana politik, hak mana akidah, hak mana ibadat, hak mana akhlak, hak mana perjuangan Islam, hak mana perjuangan parti, hak mana perjuangan... Jadi tukar bimba kadang-kadang. Jadi Nabi Ibrahim ni, kerja dia, hak nombor 1 sekali ialah betul akidah. Akidah masa tu semua berhala. Semua berhala, hak besar sekali lah. Syirik. Besar sekali. Kafir, hak besar sekali.
Nabi Ibrahim tahu payah. Ajaran sesat nak tukar pun payah. Bak pati pun payah nak tukar. Ni agama, ni akidah Allah. Tapi dah Nabi Ibrahim faham dah. Nabi Ibrahim dah wasiatilah. Sabarlah dia. Berdoalah kepada Allah kalau payah. Tawakallah kepada Allah. Yakin kepada Allah. Jadi kalau kita nak ni yakin ni lah. Tiba-tiba sampai satu masa, apabila marah tak berhenti ni, akhirnya igak Nabi Ibrahim. Bubuh apa dia? Kayu api banyak-banyak. Rakyat dia ramai. Namrud pun arah supaya cari kayu api belaka. Cari kayu api. Kita bakar. Apabila besar kayu api macam ke bukit tu, nak lepak tak boleh panah. Lepak tak sapa. Nak pergi letak tak boleh panah. Akhir buat menjanik. Lepak dari jauh. Jadi apabila lepak dari jauh, masuklah dalam api. Bolehlah. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Hak ni hak kita naknya. Hak kita nak malam ni hak ni. Kata Nabi Ibrahim apabila dicampak ke dalam api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kami dengan Allah dan Allah sebaik-baik penolong. Jadi yang pertama hasbunallah tu yakin. Cukup kami dengan Allah tu babul yakin. Yakin. Yang kedua, tawakal. Tawakal itu wa ni'mal wakil. Wakil itu maknanya tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Jadi orang yang bawa Islam, orang yang bawa dakwah, orang yang bawa akidah, orang yang bawa sunnah, orang yang bawa ajaran Allah, orang yang bawa ajaran Nabi-Nabi, Rasul alaihi wassalatu wassalam, dia kena bekal hak tu. Dia kena bekal hak tu. Kalau main bekal pedang, dia dibunuh orang. Kalau main bekal backing, balah dengan orang. Kalau main bekal kerah, balah dengan orang benci. Bekal dengan akhlak. Bekal dengan iman. Bekal dengan sabar. Sabar. Akhirnya capok. Jadi yakin kepada Allah. Apabila yakin kepada Allah, kalau mati pun matilah. Bukan makna apabila kata hasbunallahu wa ni'mal wakil tak mati. Bukan gitu. Kadang-kadang kita silap faham juga. Baca doa orang musafir naik kenderaan. Bila baca doa, tak belanggar dia. Bukan gitu. Belanggar. Rebah, mati. Bacalah hak Nabi ajar baca tu. Bukan makna baca tu tak belanggar. Bukan makna baca tu tak mati. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim tak tahu mati ke hidup dia. Tapi iman dia. Tawakal dia maknanya. Tawakal dia, iman dia, perjuangan dia begitu. Apabila menghadapi ujian, dia tak jadi kau jahat tau. Dia tak jadi kau kerah tau. Dia tak jadi kau benci kau orang tau. Dia tak jadi kau nak balau dengan orang tau. Dia buat baik dengan Tuhan lebih lagi. Kau dia kat tangan Tuhan. Orang kau marah, dia kau angkat tangan. Orang kau benci, dia kau angkat tangan Tuhan, minta dengan Allah. Begitu maknanya. Mati hidup cerita lain. Jadi apabila dia buat gitu, bukan mesti Tuhan tolong. Maksudnya bukan Tuhan mesti hidup. Tolong tu tolonglah. Sama ada tolong hidup ataupun tolong dalam mati dong. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri dia hidup. Allah Ta'ala jadi api tu hak panas jadi sejuk. Allah berfirman, Kuni bardan wassalama. Kuni ya nar. Wahai api. Jadilah kamu sejuk dan selamat. Sebab tu dalam Quran ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah itu bala tentera di langit dan di bumi. Langit ada, bumi ada. Tapi Allah Ta'ala nak beri hak pelik lagu ni biasanya apabila tak ada kekuatan luar tak ada. Tak ada orang nak pergi tolong dia. Tak ada orang pergi tolong dia, maka Tuhan berilah mukjizat tu. Macam dulu orang kata, Tok Wali zaman dulu, baik-baik, orang baik, ujang tak basuh. Yang masa tu payung tak ada. Payung ada, dia buat tebal juga Tok Wali tu. Tak boleh pakai payung, orang tak main lagu tu. Mung Tok Wali pun pakai
pakarlah payung, musim ada payung. Gitu. Itu kat orang keluar dakwah kadang-kadang kereta ada, bah ada, yang kata saya nak keluar jalan kaki. Pelik belaka, naik bah lah, naik kereta biar ada rasa apa. Boleh pergi khabar korang, boleh pergi dakwah, kadang pandang habis perjalanan je. Jadi maknanya apabila tidak ada usaha luar, kekuatan luar, ia kuat dengan Tuhan, kuat. Lalu dia kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah kami dengan Allah dan sebaik-baik wakil. Tapi suka juga nikmat ni, rasa ni. Rasa saya penuh maknanya benda ni rasa. Apabila saya, orang lain bawa Islam juga, saya bawa Islam juga. Tapi saya ni ada beza sikit dengan orang lain. Masa tahun 2000 dululah. Masa balik daripada belajar Yaman tu, yelah kawan-kawan jual Islam, saya pun jual Islam, tapi ada lain sikit. Bila lain sikit, orang pun gelar lah kita. Orang tak sukalah kita. Orang keling ke kita. Orang kata sesuatu ke kita. Jadi masa tu, jadi orang, paling ni orang tak suka, nampak paling tak suka. Akhir sekali jadi betul sungguh lah. Kita pun malam-malam, Allah tolonglah ya Allah. Kadang-kadang tak ambuh nak kata, ya Allah tak ambuh dah. Tak ambuh esok. Saya pergi cakap pula. Pergi ngajar tu baik pula dah. Sesuatu pengajaran tu ada lain sikit dengan orang lain. Lain sikit. Pandangan saya tu dengan orang lain sikit. Malah saya kata ambuh dah. Malah dah nak balah. Malah. Seorang. Sekolah dah kita dah pandang lah mana pula. Kan nyerok nak lawang. Dan kita pun bukan ni nak lawang. Tapi apabila pergi ngajar tu nampak lain orang. Macam marah. Bunyi orang cerita jauh-jauh. Jadi kita ni lawak lagu mana? Seorang. Ya Allah tolonglah. Bila? Tahun 2000 dulu. Tahun 2000 dulu lagi. Kat tangan, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong. Cakap Melayu. Jadi hasbunallahu wa ni'mal wakil ini, ya mari perasaan tu apabila tak ada orang belakang Kalau belakang ramai, yang ni pula kita. Hak ni hero kita mari. Hak ni hero kita mari. Hak ni komando kita mari. Jadi kita duk main tawakal ke dia tak dah. Kita nak tawakal ke Tuhan. Jadi kita gong pula dapat jadi. Jadi kalau begitu, apabila Nabi Ibrahim ni tak ada kekuatan ni, kena igak dah ni. Capok ke dalam api. Dia ni dengan Allah. Dia khabar mana molek, hati tu nak selamat orang. Nak selamat, tak ada cerita lain. Tak ada cerita nak cari piti, nak cari tanah banyak, nak pakai kereta besar, nak rumah besar. Tak ada benda tu. Memang nak selamat ni masyarakat ni supaya beriman. Jadi ni cerita hak Nabi Ibrahim. Macam saya ni, kecil je lah. Orang Islam dah ni. Orang Islam dah ada akidah dah ahli sunnah wal jamaah. Ada mazhab dah mazhab Syafi'i. Cuma mari nak baiki sikit-sikit je dah. Orang wispeka pula. Zaman Nabi Ibrahim dulu, 4-5 orang larinya lah, dia caci lah. Pada main gitu je maknanya. Tapi dia sabar sungguh. Jadi macam saya ni, tak boleh puas hati langsung kalau ikutnya. Pasal orang baik-baik, orang Melayu, orang Islam dah. Cuma nak baiki sikit je dah. Saya pun nak baiki diri saya, nak baiki kawan-kawan semua. Kalau ada sikit sebanyak tu, biar betul lagi lain tu. Jadi, cerita Nabi Ibrahim ni nak jadi pengajaran ke kita lah. Apabila dicapak, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tapi tak pasti lagi hidup ke mati. Selamat masih selamat. Sama ada selamat atas dunia ataupun selamat akhirat, wajib dah. Tapi dalam dia tak tahu pun, dia kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahimu, berkata Nabi Ibrahim, Ibrahim ketika dicampak ke dalam api. Dan Nabi lain lagu mana? Gitu belaka Nabi-Nabi. Gitu belaka Nabi-Nabi ni. Sebab tu kalau kita baca kisah Nabi-Nabi, yang saya cerita tadi tahun 2000 tadi, saya jadi berubah tu. Jadi kebetulannya saya buka kitab nak mengajar tu, tajuknya kisah Nabi-Nabi, kisah-kisah yang ada dalam Quran. Bermula pada Nabi Adam. Lalu saya tekung cerita tu. Lagu mana Nabi-Nabi ni? Allah baik sangat. Padahal orang kafir hak dia hadapi tu. Orang jahat hak dia hadapi tu.
Kita ni bukan orang jahat, ada api orang baik dah. Ada api orang baik dah. Cuma nak baikin lain je sikit-sikit. Jadi maknanya begitu sekali besarnya mereka ni. Jadi nabi-nabi lain gitu juga. Dalam hadis ini Ibnu Abbas ni dia cerita pula lepas Nabi Ibrahim yang ambil Nabi Muhammad pula. Hak Nabi Muhammad ni lagu mana? Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu, berkatalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka itu berkata. Ketika mereka itu berkata. Kata orang berimang ni, orang berimang tengok ceritanya cerita orang kafir nak mari serang Madinah. Apabila nak mari serang Madinah ni, tiba-tiba Ahzab ni nak kepung Madinah. Dan Madinah negara tak besar mana. Negara tu negara lah. Kalau hari ni kau macam ke kampung je lah. Tapi masa tu negara lah. Jadi orang Yahudi pakak. Orang Quraisy Mekah pakak mari. Kepung maknanya. Madinah. Bila kepung Madinah, lagu mana perasaan? Takut tak? Memanglah takut. Tapi dah dia orang berimang ni, dididik oleh Allah, oleh Nabi ni, untuk jadi contoh pula kita orang Kediang ni, lagu mana dia kata? Apabila wakabar Nung, Ahzab Nung. Ahzab ni maknanya kumpulan-kumpulan. Hari ni sebenarnya kita panggil Hizbung tu, parti tu, Ahzab ni lah, ini jamak taksir dia panggil. Kita kalau parti PAH ni dia panggil Al-Hizbu Al-Islami di Malaysia. Maknanya parti Islam di Malaysia. Tu parti dia. Kalau hak UMNO pula dia panggil Al-Hizbu UMNO. Hizbu tu makna parti ataupun pok. Bahasa Arab dia panggil bahasa Arab. Jadi itu satu parti. Kalau dua Hizbani. Kalau jamak dia lebih pada 3 ni, lebih pada 2 Ahzab. Jadi Ahzab ni banyak lah. Macam kita hari ni, kalau Ahzab ni, kalau parti ni, Kalau Ahzab, UMNO, PAH, Amanah, PKA, BAP, MCA, ni dipanggil Ahzab ni. Ahzab. Tapi Ahzab ni lain. Ahzab dulu ni lain. Ahzab dulu lawan akidah, lawan Islam. Hak ni lawan parti, lawan politik dia panggil. Jadi salahnya kadang-kadang orang agama ni, dia ambil ayat Quran hak cerita Ahzab, hak Madinah no, menyeletak Ahzab sini. Allah pelik sebut. Hak ni mu belawang tajuk apa benda? Hak dulu belawang tajuk apa? Hak dulu kafir lawan Islam. Hak ni Islam sama Islam. Dah belawang apa benda lah? Belawang bak parti. Parti tu lawan bak apa? Bak politik. Dan politik tu apa benda? Politik tu ialah ijtihad politik. Benda bagaimana nak urus negara ni. Macam nak buat rumah. Macam nak pergi ke laut contohnya. Nak urus lagu mana? Hak ni nak ke laut ikan apa? Hak ni nak main ikan apa? Parti ni pendekatan apa? Ekonomi. Pendidikan. Hak ni pendekatan apa? Hukum contoh. Sama-sama Islam. Cuma pendekatan yang berbeza dia panggil. Dah? Kafir Islam saya dah? Sama Islam lah. Dah lagu mana kita nak buat banding dengan ayat tu? Tak boleh lah buat banding dengan hak tu. Hak tu tajuk lain tu. Hak ni tajuk lain. Hak tu tajuk kafir, hak ni tajuk Islam. Gitu. Jadi apabila ustaz pergi ambil, ulama' pergi ambil ayat tu, bukan salah ambil ayat. Pergi letak tu salah. Pergi tafsir tu salah. Akhibat lah. Mau kafir, mau munafik, aduh, mau masuk neraka. Allah jadi ngaruk lah. Pecah sini, surah suku sini, masjid suku sini. Hak ni tak sah. Hak ni jadi banyak orang. Tok daging hak ni, ambil hak ni. Jadi pasal apa jadi gitu? Pasal salah tafsir. Pasal apa salah gitu? Pasal ambil ayat lagi letak tak kena. Tak kena. Jadi cerita hak Nabi ni cerita sungguh. Tapi cerita sungguh dia berlawan ke apa? Apabila Madinah dikepung. Siapa kepung? Orang kafir. Yahudi. Kristian, kafir Quraisy, musyrikun. Jadi mereka kepung, orang panggil apa? Ahzab. Dalam ni Ahzab dah, ni Ahzab juga. Tapi Ahzab ni dulu Ahzab akidah.
ahzab agama. Hak ni ahzab parti politik. Jadi jangan ambil ayat ni kita pergi buat ceramah, pergi buat kuliah. Boleh baca buat kuliah tapi kena orang molek lah. Kalau tidak jadi takfiri dia panggil. Jadi melampau, jadi baloh dia dipanggil. Baloh ni kalau kena cara tak salah. Tak kena cara. Jadi tak kena cara. Pasal kita baloh tak kena cara tu. Hak barang dulu lain, ambil di barang lain. Jadi apabila kepung lagu tu, lalu orang berimang tengok bala tentera kepung dah. Lagu mana? Kepung ni orang kafir, kepung orang Islam ni. Katalah orang berimang itu boleh tengok, ada di kalangan mereka kata takutlah kepada mereka. Tapi dok fazadahum imana. Bertambahlah iman. Kau tambah iman jadi. Iman kau tambah, saya kata tadi bak yakin tadi. Bak tawakal tadi. Iman dia bertambah dan tawakal dia pun bertambah. Bertambah maknanya. Jadi kalau lagu tu, inilah tajuk kita. Jadi nak ceritanya, dalam ceritanya kita tak boleh ambil ayat ni. Apabila kita berlawan parti politik, tak boleh ambil ayat ni, kita letak korang ni. Letak korang ni. Hak kita ambil ayat hak Nabi. Kita ambil ayat sahabat Nabi buat kita. Ambil ayat hak Islam buat kita. Jadi ambil hak ayat kafir buat korang. Ini yang jadi belok, tak kena cara, tafsir tak kena cara. Tak kena cara. Jadi selesai tajuk kita, iaitulah tajuk hasbunallah, iaitulah yakin kepada Allah. Wa ni'mal wakil, dan tawakal semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal hidup kita ni memang ada ujian. Memang perlu ni. Yakin kepada Allah ni perlu. Tawakal kepada Allah ni, orang Islam ni dia perlu. Pasal kita duduk atas dunia ni gini. Sebab tu kita kalau faham molek, tak pelik. Tak pelik pun. Tak pelik mana berlaku gini. Tak pelik. Berlaku gini, tak pelik. Bapa jadi gini. Bapa jadi balas gini. Bapa jadi comel gini. Tak pelik atas dunia ni. Atas dunia ni kita akan dengar sakit kepala, cimani, darah tinggi, kaya, miskin, balah, perang, gempa bumi, apa dia banjir. Ini dunia. Siapa nak sedar? No, akhirat. Sebab tu kita hari-hari minta syurga. Syurga pula minta yang paling tinggi, Al-Firdaus. Minta. Dino kat tidak sakit kepala, tak ada kecimani, tak ada darah tinggi, makan kambing pun tak sakit kepala. Tak dunia ni makan lebih, skop perut. Jadi dah selesai masalah. Jadi lagu mana orang duk balah, jangan balah kita. Gitu. Saya kawan-kawan ada orang tak bolak arak ni. Bolak biar ya bolak, jangan kita bolak. Kalau kita bolak punah kita lah. Kalau kita pergi balah punah kita lah. Kita dah yang balah. Ya marah kita senyum. Ya marah kita doa ke Tuhan, minta dia hidayah. Kita salam dengan dia. Kita doa ke Tuhan, boleh pahala kita pula. Maknanya. Jadi maknanya hak bolak. Tapi kita jangan jadi bolak. Kita ikut Allah, kita ikut Rasul. Ambil hadis yang seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati at-tayr. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan masuk ke syurga orang-orang yang hati mereka seperti hati burung, yakni benar-benar berserah dan percaya kepada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Rawahu Muslim. Bak yakin lagi ni. Bak yakin, bak tawakal. Yakin dia kata, Nabi sebut ni yakin ni, yakin ni orang ni masuk syurga maknanya. Siapa yakin lagu ni? Macam burung. Burung kan dia tak kerja dengan syarikat mana-mana. Dia tak makan gaji. Orang makan gaji tu, dia makan gaji. Tak takut manalah. Tawakal. Dia pun jadi ringan lah sikit. Buat macam burung dia kata. Burung ni, dia keluar daripada sarang dia, kosong. Nak pergi ke mana tak tahu lagi ni. Tak ada orang janji apa ni. Tak ada orang telefon apa ni. Tak ada orang janji nak beri apa-apa ke dia. Turun, tawakal kepada Allah. Dan nak buat burung mana ni? Dok nak khabar tawakal macam burung ni. Bukan seruak macam burung. Tawakal dia. Contoh kalau dia sakit. Allah dia kata sakit.
Dia yakin Allah mesti bagi baik. Kalau tak bagi baik atas dunia, dia beri pahala akhirat. Dia yakin. Kalau Tuhan tak beri baik atas dunia, Tuhan beri kebaikan di akhirat kelak. Akan diberi pahala macam tu, gempa bumi tu. Gempa bumi tu, 10,000 mati tu. 10,000 mati. Mungkin kita menangis, kita tengok. Itu adat kita. Tapi kita tak tahu rahsia yang Tuhan beri ke dia. Budak-budak kecil ini, kalau dia besar setengah tu, mungkin jadi jahat. Bahang arak, bahang dadah. Mati dia awal. Masuk syurga dah dia. Sahih dah. Ahli syurga dah dia. Kita memang menangis. Tapi dia ahli syurga. Orang tua-tua pula contohnya. Dia ada iman dalam hati dia. Walaupun dia ada dosa, sedikit dosa, sebahagian dosa. Tapi apabila Allah azab dia di dunia ni, dengan malapetaka seperti itu, mungkin Allah Ta'ala hapus dosa dia. Dengan ujian besar tu, Tuhan hapus dosa dia. Tuhan hapus dosa dia. Jadi, Tuhan beri susah dia, Tuhan hapus dosa. Allah, sedap pula dia. Sedap pula dia maknanya. Selamat di alam barzakh. Pasal cara kita berfikir dengan Tuhan buat tu kadang-kadang tak sama. Tak sama. Dia kena ujian besar, tak saja Tuhan beri gaji ke dia. Beri pahala ke dia. Jadi kita mikir lagu lain. Allah buat dia lagu lain. Lepas tu Allah Ta'ala jadi pula kerana dia kita boleh pahala di Malaysia. Apa? Kita doa. Kita rasa kesiankan mereka. Ulur seria, 2 ria kepada mereka. Kalau ada orang minta sumbangan, boleh pahala pula kita. Boleh pahala pula kita. Jadi maknanya, dia panggil tak saja. Kelebihan tu sentiasa ada. Seterusnya, an Jabir annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum fa'adrakathumul qailatu fi wadin kathirin al-idahi fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqa. Ini panjang sikit, saya baca terjemah dulu. Daripada Jabir ni sahabat Nabi. Jabir. Anak kita kalau ada cucu nama Jabir. Ambil pun nama Jabir. Apa payah buat nama. Saya banyak kok kadang orang mari suruh belah mulut ni. Mari nama apa? Allah panjang nama la ilaha illallah. Panjang. Patutnya pendek je. Ambil hak yang pertama, ambil hak macam Abdullah, Abdurrahman, ataupun ambil nama Nabi-Nabi, ataupun ambil nama Jabir, nama sahabat Nabi, Abdurrahman. Jadi tak payah panjang. Panjang kadang kalau kita keluar negara, pasport tu kena tulis isi borang apa jadi panjang. Payah pak kita. Orang nak panggil pun akhirnya jadi sekerak aja panggil lang. Jadi panjang. Jadi pendek. Jadi kita kalau ada anak, ada cucu, Jabir nama. Panggil Jabir. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawasanya dia Jabir telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Jabir ni ikut dalam peperangan. Dia ceritalah ni. Dia cerita. Pasal Nabi, sahabat-sahabat Nabi ni bawa cerita belaka. Pasal cerita Nabi tu adalah Islam. Cerita Nabi tu adalah penjelasan agama. Jadi masing-masing kena bawa cerita Nabi ni. Bawa cerita Nabi. Sebab tu sampai ke kita, akhirnya, hak cerita Nabi itulah jadi agama kepada kita. Kadang kita tak reti. Jadi apabila dia keluar dengan Nabi dalam peperangan Zatar Riqa' di wilayah Najd. Hari ni di Saudi lah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali daripada peperangan, Jabir pun kembali bersama mereka. Jadi masa balik, Jabir pun balik samalah. Pada waktu tengah hari, mereka pun sampai di suatu lembah yang banyak terdapat pokok-pokok yang berduri. Jadi berhenti dalam perjalanan tu, singgah kat pokok-pokok berduri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dan orang-orang lain pun masing-masing mencari tempat berteduh di bawah pokok. Mekah nung, Saudi nu mana ada main pokok khiyang jamu orang ni.
Pokok-pokok macam pasal kita, pokok deriang apa tak ada pada pasir. Jumpa pokok duri ada. Hak boleh makan pokok duri ni kuta. Tuhan jadi dia mulut dia tebal bibir dia tu. Dia boleh makan. Dia makan daun tapi makna tak cocok mana. Tak luk makna duri tu. Jadi pokok-pokok berlari Saudi, tanah pasir ni, padang pasir ni malah lain lah dengan kita ni. Jadi Nabi pun turunlah situ kawasan tu. Rasulullah SAW berteduh di bawah pokok yang besar. Ada bawah pokok tu ada besar sikit. Dan mengikut pandangan mengikut pandangan dedahan pokok. Dedahan pokok itu kami semua terlena sebentar. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni mungkin dah tengah hari je panas. Waktu tu jadi ngatuk lah. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami. Nabi panggil sahabat-sahabat ni. Sedang di sisinya seorang badui. Rupanya ada orang badui dekat dia. Rasulullah SAW pun bersabda, orang ini telah menhunus pedangku ketika aku sedang tidur. Lalu aku terjaga. Sedangkan pedangku terhunus di tangannya. Lalu dia berkata, siapakah yang dapat mempertahankan engkau daripada seranganku ini? Jawabku, Allah, sebanyak 3 kali. Dulu kita raja dengar ni cerita ni. Cerita maknanya apabila berhak dalam peperangan tu, jadi jauh sikit daripada musuh, duduk berhak gitu, keletisan sahabat-sahabat Nabi ni, tiba-tiba mari orang badui. Dia ambil pedang Nabi. Dia gerak Nabi. Dia kata, hari ni siapa? Siapa boleh tolongmu? Muhammad, siapa boleh tolongmu hari ni? Lalu Nabi SAW menjawab, Allah. Allah. Sebanyak 3 kali. Tanya sekali, Nabi kata Allah. Tanya sekali, Nabi kata Allah. Cukup 3 kali, Nabi kata Allah. Jadi cerita ni ialah nak beritahu tentang babul yaqin. Babul yaqin wat tawakkul. Bab maknanya kita yakin dan tawakal. Maknanya kita orang Islam ni kita kena yakin dan tawakal. Zaman Nabi ke, zaman sekarang ke, orang duduk laut ke, orang duduk bukit ke, orang berdakwah ke, orang buat kerja menega ke, dia kena ada sokmo dalam perut dia, yakin. Lepas tu tawakal kepada Allah. Antara contohnya hak cerita Nabi ni. Bayangkanlah tiba-tiba pedang duduk tekuk, duduk atas kepala, bunuh kepada Nabi SAW. Kalau kita kira kok rebah situ, kecing situ lah kita, memang matilah jawabnya. Pedang duduk dengan orang, kita pula duduk congok, dia duduk cacang, jawabnya mati. Maknanya, tapi dah yakin kuat ni. Yakin kuat orang Islam, dia kena yakin Allah. Yakin Allah maknanya yang menyelamatkan dia. Lalu apabila ditanya, dia kata Allah. Yakin. Lepas tu dia bertawakal pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan orang kafir tu tangan dia jadi ketul. Tangan dia jadi ketul dan jatuh pedang dia, dan Nabi ambil pula pedang tu. Nabi kata, hari ni siapa pula boleh selamatmu? Dia kata Rasulullah. Rasulullah. Tapi Nabi SAW tidak bertindak ke atas dia ni. Nabi SAW bebas dia ni. Bebas dia. Jadi maknanya ceritanya ialah besarnya yakin ni. Di dalam riwayat yang lain, Jabir berkata, kami bersama Rasulullah SAW di dalam peperangan Zatul Riqa'. Ketika kami sampai di bawah naungan pokok yang besar, kami tinggalkan pokok itu untuk Rasulullah SAW, dan pedang Rasulullah SAW disangkutkan di pokok itu. Ambil pedang sakut di pokok. Di pokok. Tak ada orang mikir ada orang Badawi situ. Tak ada mikir maknanya orang kafir mari situ maknanya. Tiba-tiba datang seorang lelaki daripada kaum puak musyrikin, menhunuh pedang Nabi seraya berkata, takutlah engkau kepada aku. Jawab Nabi, tidak.
Kata lelaki itu lagi, siapakah yang mempertahankan engkau daripadaku? Jawab Nabi SAW, Allah. Maknanya yakin sungguh dia Allah. Menurut riwayat Abu Bakar Ismail dalam sahihnya, lelaki itu berkata, siapakah yang mempertahankan engkau daripada aku? Yang boleh menyelamatkan engkau daripada aku? Jawab Nabi, Allah. Ketika itu terjatuh pedang yang terhunus daripada tangannya, lalu diambil oleh Rasulullah SAW. Nabi bersabda lagi, siapakah yang mempertahankan engkau daripada aku? Jawab lelaki itu, jadilah engkau sebaik-baik orang yang bertindak. Lalu Nabi SAW bertanya, sukakah engkau bersyahadah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku sebagai utusan Allah? Jawab lelaki itu, tidak. Tetapi saya berjanji tidak akan memerangi engkau dan tidak membantu orang yang memerangi engkau. Lalu Rasulullah SAW membebaskannya. Lalu dia menemui kaumnya dan berkata, aku datang kepada kamu telah bertemu dengan sebaik-baik manusia. Perkataan qafal maknanya kembali dan sepatutnya diletakkan dalam para yang baru, kerana ianya bukan hadis malah huraian daripada Imam Nawawi. Jadi ceritanya, suruh masuk Islam tak ambuh sekarang. Suruh masuk Islam dia tak ambuh. Cuma dia berjanji, dia kata aku tak ambuh perang dah. Aku tak ambuh tolong orang perang memerangimu, tak ambuh. Tapi Nabi SAW tak paksa dia. Tak, maknanya paksa dia supaya masuk Islam. Jadi apabila tak paksa, dia pun balik dalam keadaan suka dia. Dan dalam keadaan dia kenal Nabi ni orang baik. Jadi hak ni hak kita nak. Bawa Islam ni, kita kena bawa akhlak. Bawa Islam ni, bawa perjuangan Islam ni, bawa agama Allah ni, bawa ajaran Rasulullah ni, akhlak comel. Dan orang Melayu kita pun, dia beri kita ahli sejarah cerita pun, orang Islam Melayu ni masuk Islam kerana akhlak orang Arab awak mari dulu. Mari berniaga, tunjuk akhlak molek. Raja pun masuk Islam maknanya. Masuk Islam. Jadi orang yang bawa Islam, orang yang mengajar, orang yang kuliah, orang khutbah, orang jadi pendakwah ni, akhlak kena baik. Sabar kena banyak. Tawakal kepada Allah kena sungguh. Yakin kepada Allah kena sungguh. Doa kepada Allah dengan ikhlas. Kasih sayang, hormat menghormati antara kita maknanya. Gambarkan bahawa kita ni adalah hamba Allah. Semuanya hamba Allah. Dan kita ni duduk di dunia ni sementara. Kita ajar orang bahawa dunia ni, kita ajar diri kita dunia ni sementara. Seolah-olah jambatan. Perjalanan saja makna kita ni. Perjalanan. Jadi tak boleh siapa tak sedar diri. Duduk atas dunia, tak sedar diri. Cari kekayaan siapa tak sedar diri. Cari sihat tak sedar diri. Cari gagah tak sedar diri. Cari nikmat dunia tak sedar diri. Kita kena sedar bahawa dunia ini adalah sementara. Jambatan sahaja. Di kubur tu ramai mana dah orang mati tu. Ribu-ribu, puluh ribu dah mati kapur kita saja maknanya. Jadi kalau gitu, kita kena jadi orang baik. Kita baca hadis-hadis Nabi, kita baca ayat Quran, kita nak jadi baik. Kita nak jadi baik. Dan kita nak ajak orang juga jadi baik. Jadi betul makna dalam beragama ni. Ikut Allah, ikut Rasulullah. Buang permusuhan, buang kebencian, buang maknanya kezaliman, buang makna pandang remeh ke orang, buang nyakit maknanya benci ke orang, buang perangai gelo ke orang, buang barang tu. Kita nak agama Allah yang betul, kita nak ajaran Rasulullah yang betul, yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis. Kita pakat semua bersih hati kita ni. Buang riak, buang takabur, buang hasad dengki, buang sifat-sifat madmumah, kita buang. Barulah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan semua kita dapat redha Allah Subhanahu wa taala dan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.